Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Wasalan, Fahri Misbah, Adriani Zahra, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jadi biasa tuan-tuan dimuliakan sekalian, jangan lupa buka tafsir Ibn Kathir, jilid yang ke-7 pada muka surat ke-307 pada malam ni. Saya nak ambil masa sikit je untuk tuan-tuan, untuk renungan kita pada malam ni, iaitu ayat ke-12 dan ayat 13 dari surah As-Sajdah. Tolong tuan-tuan, jikalau Aziz Taifur, Nazira Nazri, Kamarul Azizi, terima kasih. Tolong share video ni pada teman-teman kita yang lain. Ambil peluang untuk manjang-manjangkan kebaikan. Mudah-mudahan ini jadi sebahagian daripada amal salih kita pada malam ni. Sebelum tidur, mari sama-sama kita mengajak orang keliling kita untuk menghayati, mentadabbur ayat-ayat indah daripada Al-Quran Karim. Ahlan wa sahlan bikum. Rusdin sama, Zalina Ahmad. Jangan lupa untuk share video ni pada teman-teman ni. Jom buka jilid yang ke-7, muka surat 307 daripada tafsir Ibn Kathir, surah Sajdah. Ingat tuan-tuan, kami sedang adakan kempen satu rumah, satu tafsir, satu sekolah, satu tafsir, satu pejabat, satu tafsir, satu masjid, satu tafsir, satu musalla, satu tafsir, satu surau, satu tafsir. Mari dapatkan tafsir Ibn Kathir ni. Andai tuan-tuan dapatkan tafsir Ibn Kathir, tuan-tuan akan meroleh kitab Fiqh Mizan karangan Syekh Ali Karadari sebagai hadiah. Dan kitab ni pula berharga RM75 tau, bukan murah. Dia hadiah untuk tuan-tuan yang dapatkan tafsir Ibn Kathir. Dan kami di Telaga Biru dan Zazan Travel akan mengadakan kuliah kuliah Fiqh Mizan online untuk tuan-tuan memahami apakah maksud silibus ini, muqarrar ini. Sangat penting dalam kehidupan kita menguasai Fiqh Mizan, kerana ia satu yang telah pun dijadikan oleh Allah untuk keseimbangan dalam kehidupan. Kita tebal ni akan didaurahkan secara online bersama dengan terjemahnya Syekh Fawaz Fadil No. Jangan lupa tuan-tuan dapatkan tafsir Ibn Kathir, dan bagi tuan-tuan yang telah beli Fiqh Mizan pun akan beroleh kesempatan untuk daurah dengan beliau secara online. Baik, muka surat 307, jilid yang ke-7, tafsir Ibn Kathir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. صدق الله العظيم. 2 ayat saja malam ni. Jangan ke mana-mana tuan-tuan, 2 ayat saja. Dan alangkah ngerinya sekiranya kamu melihat orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Mereka berkata, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal saleh. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Dan kalau kami kehendaki, nescaya kami akan berikan pada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tapi telah tetap perkataan ketapan daripadaku, sungguhnya akan aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan juga manusia bersama-sama. Lihat ya. Allah mengkhabarkan tentang kondisi orang-orang musyrikin pada hari kiamat serta komentar mereka ketika mereka menyaksikan hari kebangkitan. Dan saat mereka berdiri di depan Allah dalam keadaan hina, rendah dan kepala mereka tertunduk, iaitu disebabkan malu dan juga gemetar. Sementara itu mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na, wahai Tuhan kami telah mendengar dan melihat. Kami telah melihat dan juga mendengar. Maknanya kami sekarang mendengar perkataan-Mu dan mentaati perintah-Mu. Demikian pula mereka kembali mencela diri mereka saat mereka masuki neraka dengan mengucapkan, Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam sebelum tidur kan. Sekiranya kami mendengar atau memikirkan perkataan itu, peringatan itu, nescaya tidaklah kami termasuk di kalangan penghuni neraka yang menyala. Begitu pula mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Wahai Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikan kami. Na'mal salihan inna muqinun. Kami akan mengerjakan amal salih, sungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Dia tegaskan bahawa kami meyakini tentang janji-Mu adalah benar dan perjumpaan dengan-Mu benar. Tetapi sungguhnya Rabb Maha mengetahui seandainya sebagai mereka dikembalikan ke dunia, nescaya sifat mereka sama sahaja, iaitu dalam keadaan kafir, lantaran dustakan ayat Allah dan menyelisihi Rasul-Rasulnya. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am,
walau tara idh uqifu 'ala an-nari faqalu ya laitana nurad wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika kamu wahai Muhammad lihat ketika mereka dihadapkan neraka, lalu mereka berkata kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak lagi mendustakan ayat-ayat Rabb kami serta menjadi orang yang beriman. Tentulah kami melihat satu peristiwa yang mengharukan. Lalu Allah berfirman, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Petunjuk baginya, hanya sahaja akan tetapi telah tetaplah perkataan daripadaku, sungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Yang dimaksudkan ialah dua golongan itu, tempat tinggal mereka adalah neraka dan sungguhnya tidak ada lagi tempat menghindar dan tempat meloloskan diri daripada mereka. Maka kami berlindung kepada Allah dan kepada kalimahnya yang sempurna dari semua itu. Muslim-muslimat hati dan dikasih sekalian, ini ayat menceritakan tentang mauqif, masyhad, ketika manusia semua dimasukkan ke dalam alam akhirat, barulah mereka mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan juga Rasul sebelumnya. Jadi dalam kehidupan kita pada hari ini tuan-tuan, kemudahan untuk akses maklumat itu sangat luas. Tak ada siapa lagi boleh menafikan. Pada hari ini banyaknya video yang bersebaran, banyaknya viral menunjukkan kebenaran. Apa yang berlaku di Palestin baru sekejap tadi, beberapa saat tadi kita dapat tahu dalam masa yang singkat tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi tidak tersembunyi kepada sesiapa pun. Hari ini saya masukkan dalam Facebook tentang keislaman seseorang daripada keluarga pemerintah di United Kingdom untuk pengetahuan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dapat lihat bila dia berada di negara Palestin itu, berpuasa bersama dengan orang-orang Islam, melihat kebaikan pada orang Islam, akhlak mereka walau mereka dalam keadaan serba kekurangan, maka menjemput orang Kristian ini, orang daripada UK ini untuk masuk Islam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita lihat dalam kitab tafsir, contohnya Tafsirul Manthur oleh Imam Asyuti, ini Tafsirul Manthur saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Ya. Maknanya ni satu tafsir yang sangat menarik yang mengemukakan tentang riwayat-riwayat yang ma'thur berkenaan dengan setiap tafsiran daripada Al-Quran. Bahawa satu-satu ayat maka Imam Asyuti akan mengemukakan dalil daripada hadis yang menunjukkan kepada penjelasan perkara itu. Itu sebab kitab ni namanya Ad-Durrul Manthur. Ya, fi Tafsirul Ma'thur. Ini adalah Ad-Durrul Manthur oleh Imam Suyuti. Beliau berkata, wa akhraja Hakim at-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah ya'taziru ila Adam yawm al-qiyamah bi thalathati ma'adhir. Yaqulu ya Adam law la anni la'antu al-kadhdhabin wa ubghidu al-kadhib wal khalf wa u'adhibu alayhi la rahimtu al-yawma dhurriyyataka ajma'in min shiddati ma adatu lahu min al-azab. Pada hari kiamat nanti Allah SWT akan berkata kepada Nabi Adam AS, wahai Adam, sebenarnya sebagaimana engkau sayang kepada keturunanmu, zuriatmu, aku lebih mengasihi mereka, wahai Adam. Melihat kepada neraka yang aku sediakan hukuman yang sangat dahsyat itu kepada orang-orang yang degil, yang ingkar, yang kafir, sebenarnya rahmat aku menguasai semua itu untuk aku kenakan kepada mereka, wahai Adam. Tetapi walakin haqqal qawlu minni liman kadzdzaba rusuli wa asa amri la amla anna jahannam minhum ajma'in. Tapi telah menjadi ketetapanku, wahai Adam, sesiapa sahaja yang mendustakan para rasul dan menolak janjiku yang aku sampaikan kepada mereka melalui nabi-nabi dan rasul-rasul yang aku utuskan ini, maka memang sah-sah mereka akan dihumban ke dalam neraka, wahai Adam. Yang kedua, Allah berkata kepada Nabi Adam, wa yaqul ya Adam inni la udkhil ahadan min dhurriyyatika an-nar wa la u'azib ahadan minhum bin-nar illa man kad alimtu fi sabiq ilmi anni law radtuhu ila dunya la ada ila syarrin mimma kana fihi lam yuraji' wa lam yatub. Wahai Adam, sungguhnya aku tidak mahu masukkan manusia itu ke dalam neraka, dan aku tidak mahu mengazab mereka dengan api neraka. Cuma untuk pengetahuan, wahai Adam, ada kalangan hamba-hambaku ini yang merupakan keturunanmu, kalau aku kembalikan ke dunia, walaupun dia menampakkan penyesalan di akhirat tentang segala penyimpangannya ketika di dunia dahulu, kalau aku kembalikan dia ke dunia, dia akan jadi lebih teruk daripada sebelumnya, wahai Adam. Ini semua pengetahuan aku yang bersifat azali yang kamu semua tidak mampu untuk memahaminya. Ini kata Allah kepada Nabi Adam yang kedua. Kata Allah yang pada Nabi Adam yang ketiga, ya Adam, qad ja'altuka al-yawma hakaman baini wa baina dhurriyyatika. قم عند الميزان فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم فمن رجح منهم خيره على شره مثقال ذرة فله الجنة حتى تعلم
anila udkhilun nar al-yawma minhum illa zaliman. Wahai Adam, aku perintahkan kepadamu pada hari kiamat ni kau duduk sendiri dekat timbangan mizan itu. Mizan maknanya neraca timbangan. Kau duduk, kau tengok sini, kau saksikan bagaimana begitu telitinya timbangan yang aku lakukan, amal saleh dan juga amal kejahatan mereka lakukan. Andai ada sebesar zarah sekalipun kebaikan yang diletakkan pada timbangan amal salehnya itu sehingga menyebabkan ia menjadi berat, ia akan masuki seseorang itu, hamba ku itu akan masuki syurga, wahai Adam. Kau sendiri duduk jadi saksi, wahai Adam. Saksi di antara aku dengan zuriat kau sendiri. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Itu sebab kalau kita perhatikan dari sudut bahasa Arab, tuan-tuan ya, perkataan yang digunakan oleh Allah kat sini, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Nakisu ni kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, contohnya Mufradat Al-Fazil Quran oleh Imam Al-Asfahani, nakasah ini berarti menjadikan sesuatu itu berada di bawah. Terbalik tuan-tuan ni. Mankus ni maknanya maklub, terbalik. Jadi seorang yang bangga dan juga yakin pada dirinya ataupun angkuh akan menegakkan kepalanya. Orang Melayu panggil hidung tinggi. Sebaliknya, seorang yang takut atau merasa hina, dia akan tundukkan kepalanya ke bawah, tunduk dengan perasaan malu, rasa terhina. Ya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Macamlah orang Yahudi yang ditegur dengan kasar oleh orang Arab Kuwait itu dalam Dewan Persidangan PBB. Tuan-tuan tengok tak? Saya dah masukkan dalam Facebook beberapa hari yang lalu. Tunduk muka dia, terasa terhina sangat dengan kata-kata dikemukakan oleh Arab daripada Kuwait yang berani itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Inilah generasi Salahuddin Ayyubi, Muhammad Al-Fatih yang berani. Jadi perkataan mankus ini bila merujuk kepada si kafir pada hari kiamat, memang ke dunia dulu dia sombong. Tengok kalau gaya orang-orang Amerika itu berkata, tuan-tuan, tenteranya, pemimpinnya dengan penuh kesombongan, termasuklah Yahudi. Maka perkataan-perkataan yang digunakan sangat kasar dan menghina orang lain, nanti di akhirat akan jadi sehina-hina keadaan. Nakisu ru'usihim, mereka akan mankus, maknanya terhina sekali, tuan-tuan. Dan kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan yang digunakan oleh Quran, inda rabbihim. Inda ini merujuk kepada satu bentuk kepatuhan, ya, bahawa menggambarkan keadaan seorang itu di sisi Allah. Bila sebut inda rabbihim ini mengandungi makna penghormatan, makna penghinaan, makna ketundukan, kepatuhan yang luar biasa. Betapa tidak, kerana konteks ayat ini menceritakan tentang penderhaka, golongan ahli neraka yang sudah pun tidak memiliki pilihan lagi, melainkan akan diumbankan neraka. Maka ketakutan menguasai mereka. Mereka berada dalam mahkamah Allah itu dalam keadaan tahu kedudukan akhir mereka, keputusan Allah SWT untuk mengenakan mereka hukuman yang berat. Jadi laras bahasa ini kalau kita pelajari, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita lihat apa yang digunakan oleh Allah dalam ayat ini, bahawa menggambarkan kepada kita tentang sifat golongan kafirin, golongan usa, golongan munafiqin yang akan berkata kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah lihat, kami dah dengar, kembalikan kami untuk beramal saleh, sungguhnya kami benar-benar yakin. Kemudian datang ayat Allah SWT, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan kalau kami kehendaki, nescaya kami akan berikan pada tiap-tiap jiwa itu petunjuk baginya, akan tapi telah tetap perkataan ketapan daripadaku, sungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin manusia bersama-sama. Laras bahasa kat sini kalau tuan-tuan perhatikan, ya, sementara rupa mari tuan-tuan pada musim ujian ni, wabak berlaku, mari sama kita dapatkan Habatus Sauda Birkah. Saya menyampaikan pesan penaja Zahazan Travel. Dapatkan tuan-tuan, ini adalah Birkah Habatus Sauda yang telah kami proses untuk kapsul mudah untuk digunakan, letak dalam handbag, dibawa ke sana kemari, dibagi makan pada orang tua kita, anak-anak kita, siapa sahaja. Untuk orang yang mengalami masalah susah nak tidur malam, orang yang ada masalah buang air kecil, orang yang masalah menyusukan anak tak cukup susu, orang yang sedang mengandung, insya-Allah boleh gunakan Birkah Habatus Sauda ni. Kerana Nabi sendiri SAW telah berpesan, alaikum bihabatil barakah, gunakanlah bijirin keberkatan ini kerana padanya merupakan syifa kepada semua penyakit melainkan kematian. Jom gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Alhamdulillah. Dapatkan tuan ni, hadiah kepada adik-adik kita. Kami sediakan kempen bulan Syawal sekarang ni. Beli 4 dapat hadiah macam-macam. Ada hadiah buku, ada hadiah korma. Dapatkan tuan ni. Bagi tuan yang belum masuk Telegram sahabat Ustaz Hazan, jom masuk
Kerana kat situ ada perkongsian doa, ada nota-nota ditulis oleh Umum Fatih, ditulis oleh Ustaz Syafiq Murad, Ustaz Zawi Ghazali, ramai pencatat-pencatat yang mulia, yang punya peluang untuk mencatat segala nota yang kita pelajari, moga ada manfaat padanya. Dapatkan Abad Sodap Yurka daripada Zazan Travel. Untuk kempen bulan Syawal ni kita ada banyak hadiah yang kita tawarkan. Baik, kembali kepada ayat ni tadi. Dalam laras yang kita lihat, di sini Allah gunakan walau syi'na la ataina kullu nafsin hudaha. Kalau kami kehendaki, kami beri semua manusia itu hidayah untuknya. Walakin hakal qawlu minni, tetapi telah menjadi ketetapan daripada aku. Tengok tuan-tuan laras bahasa kat sini. Ganti nama daripada kami tiba-tiba tukar jadi aku. Kenapa ya? Perasan tak? Walau syi'na. Syi'na berkataan nasya'u la ataina nu'ti. Kemudian tiba pada ayat la amla'anna jahannama walakin haqqal qawlu minni. Kenapa minni tak sebut minna? Kan semua ayat ni menceritakan kalau kami kehendaki, kami beri hidayah pada semua orang, tetapi telah menjadi ketetapan takdir dari aku, kata Allah SWT. Maka para ulama pun beri berbagai-bagai ulasan. Antara ulasan yang menarik dikemukakan oleh Al-Imam Mahmud Al-Alusi dalam tafsirnya, Tafsir Ruhul Ma'ani. Saya bacakan untuk tuan-tuan ni. Ini Tafsir Ruhul Ma'ani oleh Al-Imam Mahmud Al-Alusi. لأن الإملاء لا تعدد فيه فتوحيد الضمير أوفق به ويقال نظير ذلك حق القول مني والإيتاء بتعدد المؤتى فضمير العظمة أوفق به ويقال نظيره في شئنا فتدبر. Jadi kata-kata Imam Mahmud Al-Alusi dalam konteks bahasa kat sini nak bagi mudah tuan-tuan faham. Beginilah contohnya. Seseorang bekerja dengan majikan. Tiba masa dia mungkin tak perform lagi, KPI-nya pun tak dicapai, maka tentulah majikan kena melakukan sesuatu untuk kebaikan company contohnya, supaya apa yang berlaku padanya itu tidak berjangkit kepada orang lain. Kadang-kadang dari sudut prestasinya, dari sudut kerja politik, office-nya, macam-macam perkara lah boleh berlaku. Maka majikan pun membuat keputusan, ada kan mesyuarat, nak ambil tindakan, nak kenakan tindakan tata tertib sebagai contohnya, untuk mudah faham tuan-tuan ya. Maka kat situ ada HR, kat situ ada HOD, kat situ ada pemilik syarikat, kat situ mungkin ada seorang director. Bayangkan tuan-tuan ni milik Allah sekalian. Syarikat besar ke kecilnya lazimnya akan buat begitulah. Orang ni sama kerja 10 tahun yang awal bagus kerjanya, tapi sejak masuk tahun ke-11 ni, dia ni macam kena apa kita pun tak tahu. Masuk angin lah orang kata. Mula tak perform, mula tak datang. MIA. Missing in action. Hilang. Tak tahu pergi ke mana. Kadang-kadang ada LLB, look like busy, tuan-tuan. Bukan bachelor in law tapi LLB, look like busy. Tak tahu apa benda dia buat. Benda yang suruh buat pun tak buat. Ni contohnya tuan-tuan, untuk bagi gambaran mudah faham. Maka semua orang pun datanglah untuk membuat keputusan. Fulan ni bagus, recordnya bagus. Dulu tak ada masalah macam ni. Tapi off late ni, sejak PKP ni macam-macam masalah pula dia buat. Apa masalah sebenarnya? Dah counselling, dah buat ni dah. Maka semua orang mengutarakan pandangan. Kita bagi dia cuti 2 minggu. Yang ni pula kata begini, yang ni kata begitu. Ramai-ramai buat memberikan pandangan untuk penyelesaian kepada isu fulan bin fulan yang masalah dalam company. Tahu tak? Tapi final punya say daripada siapa tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan lah. Pemilik syarikat lah, bos lah, MD ke CEO ke apalah, lafaz nama sekalipun dia. Baik, kamu semua dah berikan pandangan, saya amat menghargai pandangan kamu, tapi saya sebagai pemilik syarikat, saya pandangan saya sendiri. Maka semua orang akan akur pada pemilik syarikat, kerana dia lah yang akan buat keputusan. Bagi walillahil mathalul a'la, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi dalam konteks ini untuk bagi mudah faham sebenarnya. Kita ni kalau bekerja, lanjutan lah daripada apa yang berlaku tadi. Kalau kita bekerja dengan siapa sekalipun, buatlah cara yang terbaik. Kalau kita rasa tempat itu dah tak ngam, tak begitu profesional melayan kita nak keluarlah dengan cara yang baik. Supaya persahabatan itu berkekalan. Kan ke orang kata hari ni kita nampak pengusuhan, tapi akan datang mungkin kita pun tak tahu kan. Mungkin akan datang tiba-tiba anak perempuan kita dipinang oleh anak bos. Kita pun tak tahu tuan-tuan. Kalau kita tinggalkan syarikat dengan cara yang baik, bau harum mana sekalipun, semua pelayan baik, kita ada direction kita sendiri, kita tak setuju dengan syarikat, organisasi, kita nak keluar dengan cara baik. Allah mengajar dalam Quran, dalam kes perkahwinan pun ada peluang nanti kita teroka surah Al-Baqarah. Allah menyatakan fataliquhunna aw sarihuhunna. Allah mengajar kita sama ada ambil mereka ini famsikuna bima'rufin
Sarihuhunna bima'ruf. Kekalkan perkahwinan itu dalam keadaan baik ataupun ceraikan dengan cara yang baik. Imsak ataupun tasrih. Pegang dengan cara baik, lepaskan dengan cara baik. Bagaimana seorang itu kalau berkahwin dengan isterinya, diambil dulu daripada ibu ayahnya dengan penuh penghormatan, kemuliaan, maka pulangkan perempuan itu, isteri itu kepada keluarganya dengan penuh penghormatan dan kemuliaan. Itu Quran ajar kita. Tak perlu kita bergaduh, tuan-tuan ni milik Allah. Demikian juga dalam bekerja, kalau lanjutan apa yang digambarkan dalam ayat ni tadi. Kerana tuan-tuan, kan itu kita diajar, kalau kita bekerja, kita melihat seseorang itu ada kebaikan padanya. Ini Nabi ajar kita, kita jangan puji melampau-lampau. Kalau kita bekerja dengan saja kata bagus sangat, cuma kita ni orang perempuan, suami kita ditukar ke tempat kerja lain, kita terpaksalah berhenti kerja, maka orang pun tanya pada kita, Fulana, kenapa kau berhenti kerja? Aku dengar syarikat kau organisasi kau bagus, kau main lagi. Saya terpaksa berhenti sebab saya ikut suami saya. Suami saya tukar kerja lain, dia kerja kerajaan, dia kena jauh, memang saya tak boleh nak jadi weekend husband. Nama saya PKP, saya kena ikut suami saya pergi ke Sarawak, kena ikut suami saya pergi ke Sabah. Contoh, kalau kita nak puji seseorang, gunakan ayat ni, tuan-tuan. Ini saya ajar tuan-tuan, saya wasiatkan kerana Allah. Kita puji orang, jangan over sangat. Kita ikut apa yang Nabi SAW anjurkan. Bila kita nak puji seseorang, katakan ahsibu fulanan wallahu hasibuhu. Ahsibu fulanan wallahu hasibuhu. Saya lihat fulan tu orang baik, tapi Allah lah yang layak untuk menilai dia. Bos saya lah memang baik, memang bagus, banyak kelebihan. Dia hantar kami pergi umrah, dia buat begini, gaji pun tak pernah fail untuk naikkan. Yang perform dia bagi lagi bonus, kadang-kadang dia jumpa, kadang dia tahu saja hari jadi bagi hadiah. Memang bagus, bos memang best. Sebut saja hasibu fulana wallahu hasibuhu. Jangan over, tuan. Tak boleh kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Nabi SAW mengajar kita, sukailah seorang habibaka haunan ma asa'in yakuna baghiduka yauman ma, wa abghid baghidaka haunan ma asayakuna habibaka yauman ma. Cintailah seorang itu sekadarnya, kerana mungkin satu masa nanti dia jadi orang yang paling kau benci. Nabi sebut SAW. Dan bencilah seseorang itu sekadarnya saja, kerana mungkin satu hari besok dia jadi orang yang paling engkau suka. Maka kita hendaklah bersederhana dalam memuji. Tak boleh over sangat, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Kalau kita terpaksa tinggalkan satu tempat pun, kita melihat kebaikan banyak padanya, orang tanya, jawab ahsibu fulana wallahu hasibuhu wala uzaki 'ala Allahi ahada. Nak lanjutkan lagi, wala uzaki 'ala Allahi ahada. Kerana kita pernah belajar dulu dalam ayat wala tuzakku anfusakum, jangan puji diri kamu. Kalau orang puji, terpaksa puji pun pujilah dengan pujian yang sederhana, jangan over sangat, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Ataupun kalau kita nak kata dalam bentuk yang lain, hakaza hasibu wala fulanan hakaza hasibuhu wala uzaki 'ala Allahi ahada. Pun ada riwayat menunjukkan Nabi menyatakan demikian dalam hadis riwayat Muslim. Ingat sebelum ahsibu fulanan wallahu hasibuhu wala uzaki 'ala Allahi ahada. Demikianlah aku merasakan orang ni memang orang baik. Tapi penilaian yang lebih tepat adalah pemberian daripada Allah. Aku setakat ni saja yang aku tahu. Ini yang terbaik aku tahu tentang dia. Katalah kita ni ditanya oleh seseorang tentang orang lain. Contohnya lah, ada orang nak berkahwin, tanya, bagaimana pendapat kamu tentang fulan ni? Saya nampak dia orang baik, dia rajin sembahyang, dia tak pernah bohong. Setakat tu saya tahu. Hakaza hasibuhu Allahu hasibuhu wala uzaki 'ala Allahi ahada. Ini saya yang tahu. Saya tak tahu lebih daripada itu, tapi saya yakin dia orang baik. Saya serahkan penilaian itu kepada Allah. Maka kita jangan over sangat dalam muji orang. Tak ada, tuan-tuan ni terlanjur saya cerita pada tuan-tuan untuk memahamkan tentang ayat. Jadi ayat ini berlaku tahwil ataupun iltifat daripada dhamir nahnu kepada ana, bagi memudahkan faham, kata para ulama tafsir. Aufaq, taufik, sinkronnya laras ayat ini, iaitu bila menceritakan tentang hidayah, Allah menceritakan syi'na, kami. Kerana kat situ, seperti yang pernah saya cerita pada tuan-tuan semalam, malaikat-malaikat yang merhatikan kita, contohnya malaikat maut ini 5 kali sehari, bila dia melihat seseorang itu melakukan maksiat, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah matikan fulan bin fulan lagi, kerana dia belum bersedia, wahai Tuhan. Malaikat-malaikat ni sayang kepada kita, tuan-tuan. Mereka mendoakan untuk kita selalu. Jadi dalam urusan hidayah ni adalah urusan melibatkan banyak perkara. Allah punya kehendak, Allah utus malaikat. Kadang-kadang pasangan kita orang saleh mengingatkan kita waktu kita lalai, waktu kita lupa, pak mentua, mak mentua, adik-beradik, pekerja, orang baik-baik. Jadi urusan hidayah ni kadang-kadang ia melibatkan banyak pihak.
yang membantu kita untuk melakukan ketaatan. Tapi urusan masuk neraka, masuk syurga bukan urusan siapa pun melainkan Allah saja. Macamlah pemilik syarikat tadi ketika bermesyuarat dengan staff-staffnya untuk ambil keputusan yang solid pada seseorang yang menimbulkan masalah dalam organisasi, maka memberikan pandangan dan berbagai pandangan yang diberikan, akhirnya pemilik syarikat ataupun ketua yang tertinggi akan buat keputusan. Ini adalah untuk mudahkan faham tuan-tuan. Walillahil mathalul a'la. Kita tak layak samakan Allah yang Maha berkuasa, keagungan, kehebatannya dengan manusia pada hari ini yang memerlukan bagai-bagai idea untuk diambil tindakan keputusan, decision. Allah tidak. Tapi ini untuk bagi kepada tuan-tuan satu perkara untuk memudahkan tuan-tuan faham. Jadi dalam ayat yang dinyatakan di sini oleh Allah SWT, tuan-tuan, bahawa ia merupakan satu urusan hidayah. Dan saya telah bacakan tadi hadis-hadis yang berkenaan dalam tafsir Durrul Mansur, bagaimana Allah SWT punya kasih sayang kepada si hamba, iaitulah di akhirat nanti Allah akan berkhitab, akan berkata kepada Nabi Adam AS 3 perkara prinsip hukuman itu dikenakan kepada manusia. Betapa kasih sayang Allah SWT kepada manusia. Allah yang Maha Agung, Maha Hebat tidak memberi apa kelebihan kepadanya untuk menyeksa si hamba. Dia cinta kepada hamba-hambanya lebih daripada kita semua. Itu sebab dalam satu asar yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Tawri Syarawi, tuan-tuan, sebenarnya sehari langit dan juga bumi memohon kepada Allah untuk menghempas giginya ke atas manusia. Langit itu berkata, wahai Tuhan, izinkan aku menghempaskan sebahagian daripada dia aku ke atas manusia yang ingkar ni, degil, dia ingkar daripada Tuhanmu, wahai Tuhan. Lautan pula berkata, wahai Tuhan, izinkan aku untuk melakukan tsunami kepada mereka, wahai Tuhan. Maka Allah menjawab kepada langit, law khalaqtumuhum larahimtumuhum. Kalau kamu yang menciptakan mereka, wahai langit, wahai bumi, kamu akan kesian kepada manusia itu walaupun dia melakukan maksiat padaku. Lau asauni fa ana tabibuhum walau ata'uni fa ana habibuhum. Kalaulah manusia itu ingkar kepada aku, maka aku merupakan doktor untuk merawat keingkaran mereka itu. Kalau mereka itu mentaati aku, maka sesungguhnya akulah kekasih mereka. Aku akan sentiasa memberi bantuan, bimbingan, hidayah kepada mereka. Ini jawapan Allah SWT kepada langit dan kepada bumi yang ingin mengenakan hukuman kepada manusia yang degil itu, tuan-tuan dimiliki Allah sekalian. Jadi memahami ayat ini, kita boleh buat satu kesimpulan bagaimana urusan hidayah ni menjadi satu ketetapan daripada Allah SWT. Walaupun banyak makhluknya memberikan peranan untuk menyampaikan hidayah itu dengan perintah daripadanya, dan telah kita bincangkan bagaimana peristiwa Lailatul Qadar pada bulan Ramadan yang lalu juga ketetapan yang Allah telah buat. Allah agihkan kepada malaikat-malaikatnya untuk menjalankan tanggungjawab tersebut mulai pada malam Qadar itu kepada Ramadan yang akan datang. Setahun pengurusan telah ditetapkan pada malam Qadar itu yang dipanggil sebagai malam kemuliaan. Qadar bermakna syaraf. Jadi itulah tuan-tuan rahmati dan dikasihan, kita dapat memahami sebenarnya manusia ini, golongan kafir ini, mereka yang buat pilihan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Kita berbeza daripada Qadariyah dan juga Jabariyah. Jabariyah beranggapan bahawa semua itu majbur, semua itu telah pun dipaksa untuk manusia itu melakukan maksiat pada Allah. Manakala Qadariyah mengatakan itu telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Mu'tazilah pula mengatakan orang melakukan dosa besar, dosa ini tidak ada peluang untuknya masuk syurga. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan golongan yang selamat dalam penyataan mengatakan bahawa semua itu dalam ilmu Allah, tetapi pilihan oleh manusia. Allah yang beri kekuatan mereka untuk melakukan maksiat. Dengan izin Allah semuanya berlaku. Itu sebab dalam hadis yang saya bacakan tadi riwayat Tabarani dan juga Hakim Tirmizi, bahawa di akhirat nanti Allah Taala akan berkhitab, akan bercakap pada Adam AS bagi menggambarkan kasih sayangnya. Sebenarnya hukuman Allah itu kepada mereka adalah selayak-layak hukuman sebagai satu hikmah kejadian manusia, bahawa ada yang akan masuk syurga, ada yang akan masuk neraka. Jadi itulah pelajaran kita pada malam ni, tuan-tuan. Moga ada manfaat pada perkongsian malam ni. Jangan lupa anda tuan-tuan dapati padanya ada manfaat, tolong sampai kepada teman-teman kita yang lain. Mudah-mudahan sikit ini manfaat dapat kita amalkan dan beri kesedaran kepada kita, dapat tadabbur ayat-ayat yang indah ini, bagaimana berlakunya iltifat daripada nahnu kepada ana dalam konteks ini, kerana keputusan akhir itu adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hamba-hambanya boleh berayu, boleh minta, boleh memberikan pandangan, malaikat-malaikat, tapi hukuman akhirnya ketetapan daripada Allah SWT juga, sebagaimana contoh yang telah saya berikan. Sekian untuk renungan kita malam ni. Terima kasih tuan-tuan. Jangan lupa dapatkan Habatus Sauda Birkah. Dan di sini ada Quran Qiyam untuk kita gunakan sepanjang musim PKP ni. Dapat sembahyang kat rumah, kalau tak dapat sembahyang kat masjid pun ataupun surau, sembahyanglah kat rumah dengan anak isteri, sembahyang pada waktu.
Kalau maghrib, isyak, subuh gunakan Quran macam ni. Bolehlah kita target untuk khatam Quran. Ya, dalam mazhab Syafi'i harus untuk baca Quran daripada Quran yang daripada mushaf, walaupun sembahyang fardu, dalam ketetapan fatwa mazhab Syafi'i oleh Imam Nawawi al-Majmu'. Tuan-tuan jadi mudah-mudahan dapatlah kita manfaatkan sesi, kerana para ulama telah memfatwakan sembahyang berjemaah di rumah itu pun sama dengan sembahyang berjemaah di masjid, dalam konteks jemaah juga. Kerana Nabi telah bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatul fadhi bi 27 darajatan. Sembahyang berjemaah itu lebih utama daripada sembahyang bersendirian sebanyak 27 kali ataupun 25 kali dalam hadis yang lain, ataupun 29 kali. Ada berbagai hadis yang menjelaskan keutamaan itu. Beritahu ke anak kita, anda ya bagi pada kau RM1, anak, apa ni RM1? Ayah bagi kau RM29, RM30. Beza tak? Beza. Kalau kali dengan 5 kali waktu sembahyang kita berjemaah, nak ajak anak-anak. Ni subuh masuk pukul 5.45 contohnya. Kita siap-siap 6 suku kita sembahyang subuh berjemaah. Siap, semua siap. Kita bersahur contohnya yang melalui puasa 6. Ajak anak-anak, biasakan mereka untuk sembahyang pada awal waktu. Yang lelaki boleh latih mereka untuk gunakan Quran ini, andai mereka nak membaca surah-surah di tengah-tengah Al-Quran. Barulah ada kepelbagaian dan sembahyang kita ada keseronokan, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Jadi setakat ini saja. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Tolong panjangkan video ni pada teman yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita tangguhkan kuliah dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan, mari sama kita berdoa. Moga-moga di kalangan tuan-tuan ni ada orang salih salihah, doa kita mustajabkan dengan sebab kehadiran tuan-tuan bersama-sama kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i asatizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa ibu bapa kami, kaum keluarga kami, adik-adik kami, pasangan kami, anak-anak kami, adik-adik kami, semua kaum kerabat kami, saudara mara kami, pekerja-pekerja kami, jiran tangga kami, orang yang buat baik pada kami, orang yang buat salah pada kami. Beri hidayah kepada semua kami, ya Allah. Wahai Tuhan kami, matikan kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terucap di bibir kami, ya Allah. Ya Allah, kasihan kami bila kami dikumikan nanti, ya Allah. Kasihan kami bila kami ditutup dalam liang lahat, ya Allah. Kasihan kami ketika semua orang menghantar kami, mula meninggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya wabak yang berlaku padanya telah mengambil ramai di kalangan orang Islam yang kami kenal, yang kami tak kenal, ya Allah. Ya Allah, jadikan, berilah kepada mereka ini yang meninggal dunia dengan sebab wabak yang menimpa mereka ini, ya Allah. Beri kepada mereka makam syahadah, iaitu mati syahid di sisi-Mu, ya Allah. Jadikan ia satu hadiah untuk mereka walaupun mereka tak pergi perang. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kalau kami masih hidup, bantulah kami untuk meneruskan kehidupan dengan cara yang terbaik, ya Allah, dan cara yang Kau ridai. Wahai Tuhan, beri petunjuk kepada kami. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah kami untuk menyatimu, bersyukur padamu, baiki amal salih kami tanpa henti-henti kepadamu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Wahai Tuhan yang urusannya terletak antara Kaf dan juga Nun, kasihan kami, berilah pimpinan kepada kami, ya Allah. Berilah petunjuk pada pemimpin kami, ya Allah. Jadikan orang keliling mereka sebaik-baik manusia yang menasihati dan menunjukkan mereka, memimpin mereka, ya Allah. Membetulkan kesalahan mereka, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika man siwak. Ya Allah, pada musim yang serba susah ini dan juga krusial, ya Allah, kami mohon kepadamu, melaju padamu, cukupkan keperluan kami, ya Allah. Selamatkan kami dari penyakit yang bahaya yang berlaku ini, ya Allah. Ya Allah, kayakan kami dengan minta kepadamu, bukan dengan minta kepada makhlukmu, wahai Tuhan. Jadikan dia peluang untuk kami mendekatkan diri kepadamu, berpuasa, membaca Al-Quran, menghafaz ayat-ayatmu yang indah, bangun pada waktu malam untuk bertemu denganmu, bersedekah kepada golongan yang memerlukan. Jadikan waktu kami dipenuhi dengan amal saleh kepadamu, bukan perkara-perkara kelalaian, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pelihara kami, anak isteri kami, semua orang yang kami sayangi, semua umat Islam, ya Allah, daripada bala, daripada wabak yang berlaku sekarang ni, wahai Tuhan. Tahassanna bizil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna al hayy alladhi la yamut. Isrif anal aza, isrif anal aza, isrif anal aza, innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami membentingkan diri kami dengan kalimah-Mu yang mulia. Kami memohon perlindungan kepadamu daripada segala bencana. Kami bertawakal kepadamu yang tidak pernah tidur, wahai Tuhan. Ya Allah, selamatkan kami dari bencana ini, selamatkan kami daripada wabak ini. Sungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu, wahai Tuhan. Ya Allah,
kasihannya kami. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqullahu minna wa minkum. Tuan-tuan jangan lupa anak-anak kita pada waktu cuti yang ada sekarang ni, isilah mereka masa mereka dengan sebaik-baiknya. Untuk baca Quran bersama mereka, berusaha bersama mereka, dan jangan lupa dapatkan buku-buku daripada www.telagabiru.com.my. Buku-buku daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ya, bagai-bagai subjek telah kami hasilkan, bukan saja pendidikan Islam, bahasa Arab, madahan maths pun ada, geografi, sains, sejarah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semuanya ada tuan-tuan. Mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada kita waktu cuti seperti ini untuk anak-anak dapat diisi dengan sebaik mungkin. Dapatkan buku-buku ni daripada telagabiru.com.my. Tuan-tuan tuan-tuan order, kami hantar terus ke rumah. Mungkin terlambat sedikit dengan suasana yang terhad pada hari ini, pergerakan yang terhad, tapi pasti kami akan hantar tuan-tuan, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atrukukum tahta riayatillah wa hifzih. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah penjagaan, kasih sayang, pemeliharaan Allah SWT. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.